Kita menggunakan teknik vertikasi di mana bancuhan baja dibuat secara setempat dan baja tersebut dipam kepada pokok melalui main pipe. Seterusnya dia akan pergi kepada microtube yang akan bagi baja ataupun air kepada pokok tersebut. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini Extra 25 Julai 2020. Apa khabar anda semua penonton Wanita hari ini? Kami pasti ramai dalam kalangan anda mengambil kesempatan hujung minggu ini untuk bercuti bersama keluarga. Maklumlah dah sibuk Isnin sampai Jumaat. Betul. Okay, hari inilah nak luangkan masa bersama keluarga anda. Bertemankan saya Hawa Rizwana dan juga Fahrin Ahmad. Baik, terima kasih kerana anda memilih Wanita hari ini Ekstra, kerana kami seperti biasa setiap hari Sabtu akan membawakan yang ekstra kepada anda. Jadi kenapa kita nak mengajak semua menonton Wanita hari ini Ekstra pada hari ini, kerana kami akan membawakan sesuatu yang berbeza, mungkin menjadi inspirasi, menjadi hobi baru kepada anda semua dengan penuh ketenangan, penuh kehijauan. Aha, ada orang kata tangan sejuk, tangan panas. Apa tu? Kata tangan sejuk ni tanam apa pun jadi. Tangan panas ni alamak tak menjadi-jadi apa yang ditanam. Itulah topik kita pada hari ini, tanaman punca rezeki. Baik, sesuatu yang menarik, kenapa topik kita tanaman punca rezeki. Mungkin ini akan menjadi suatu inspirasi kepada anda untuk pada peringkat awal mencuba, tetapi siapa tahu kalau mereka yang tangannya sejuk seperti mana mereka, dan juga ada kisah-kisah yang kami akan kongsikan nanti telah menjadikannya sebagai punca pendapatan utama untuk mereka. Dan ada juga orang yang sebagai hobi ada tanaman di luar rumah, ada daun limau, daun kari, pokok serai, bila nak masak kutip je dekat luar rumah. Ada juga buat sebagai sumber pendapatan. Baik, sebentar saja lagi kami akan kongsikan apa yang kami ada pada hari ini, tetapi seperti mana yang anda lihat sekarang, kita ada cendawan, kita akan tunjukkan juga nanti bagaimana membuat tumbuhan hidroponik, kaktus dan juga tanaman hiasan hidro. Baik. Dan seperti mana topik kita pada hari ini, tanaman punca rezeki. Kisah yang kita akan kongsikan ini, Hawa, daripada seorang yang telah orang kata beralih arah daripada ahli korporat menjadi orang kata ahli perniagaan yang bersumberkan tanaman ini. Wah, apa tu? Jom kita saksikan. Keputusan menceburi bidang pertanian 13 tahun lalu nyata berbaloi buat Marzuki Syafiee 60 tahun. Ladangnya kini semakin berkembang maju dengan penanaman pelbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Bermula sebagai hobi dan minat terhadap tumbuh-tumbuhan, ia kemudiannya menjadi perniagaan. Bapa kepada 5 orang cahaya mata ini sanggup melepaskan kerjayanya dalam bidang teknologi maklumat untuk berbakti kepada tanah. Sebelum saya ceburi bidang pertanian, saya dulu kerja sebagai group manager IT di listed company. Kemudian saya nampak bidang pertanian mempunyai potensial yang besar untuk diceburi. Terletak di Sungai Ramal Kajang, Selangor, ladang yang berkeluasan 3.5 ekar ini mempunyai pelbagai jenis tanaman, antaranya daun sup, serai dan kailan. Di kebun ini kita mengalami 3 fasa perubahan. Yang pertama sekali kita tanam cili, rock melon dan sebagainya. Kemudian kita berubah pula kepada pokok tin. Kemudian fasa yang ketiga, kita tanam pelbagai tanaman yang high value crop. Contohnya pokok anggur. Di sini terdapat lebih 700 pokok anggur dan kebanyakannya terdiri daripada anggur merah dan anggur hitam. Setiap tanaman di kebun perlu dipastikan mendapat bekalan air serta baja yang mencukupi. Kita menggunakan teknik vertikasi di mana bancuhan baja dibuat secara setempat dan baja tersebut dipam kepada pokok melalui main pipe utama kepada pipe subline. Seterusnya dia akan pergi kepada microtube yang akan bagi baja ataupun air kepada pokok tersebut. Selain itu, Marzuki menggunakan teknik vertical short vertical, di mana pokok perlu diparingkan, kemudian diikat dengan tali supaya ia akan menjala ke atas. Kaedah ini akan menjimatkan penggunaan kawasan.
saya mengambil pendekatan untuk menanam pokok yang kita banyak import ataupun hasil buah yang dah banyak kita import daripada luar. Setakat ni kita dah dapat menghasilkan buah cukup untuk kita kata sebagai komersial yang boleh dapat hasil daripada buah-buahan tersebut. Setiap tanaman ditempatkan di rumah pelindung hujan dan akan dipantau menggunakan sistem teknologi terkini bagi memastikan kualiti buahnya terjaga. Pokok anggur yang ditanam menggunakan habuk sabut kelapa boleh dituai 4 kali setahun. Menurut Marzuki, pengeluaran buah anggur tidak mempunyai musim tertentu kerana keadaan cuaca negara kita panas sepanjang tahun. Menggunakan kaedah penanaman fertigasi dan penjagaan yang betul, setiap pokok mampu mengeluarkan kira-kira 5 kg buah setiap kali tuaian. Adakah anda menyangka dan siapa sangka tanaman anggur sesegar yang kita saksikan tadi mampu ditanam di Malaysia dengan bantuan teknologi dan juga kaedah terkini? Betul tu. Dan mungkin awal-awal mula dengan hobi tapi lama-lama bila dah mula fokus, pertanian boleh membawa sumber yang cukup lumayan, Fahrin. Kepada anda kalau ada apa-apa yang ingin dikongsikan bersama kami berkaitan topik pada hari ini, tanaman punca pendapatan, anda boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHI TV3. Mungkin hari ini anda semua akan dapat mengetahui sama ada anda bertangan panas atau sejuk atau mampukah untuk anda mencuba, kerana tak mustahil. Saya telah mendengar banyak kisah mereka telah berhijrah daripada karier lama mereka kepada karier baru sebagai seorang menjadikan tanaman sebagai punca rezeki mereka. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini yang kita nak kongsikan pada hari ini tanaman punca rezeki. Pasti ramai dalam kalangan anda yang tengok, banyaknya cendawan dekat depan kami ini. Dan bersama saya untuk berkongsikan dengan lebih lanjut iaitu Encik Nur Irwandi. Apa khabar Encik Nur Irwandi? Terima kasih. Dan juga Nur Syazah. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita hari ini. Dan kita nak kongsikan sebenarnya macam mana nak tumbuh cendawan dari bongkah cendawan. Sebelum tu boleh Encik Nur Irwandi terangkan macam mana penanaman cendawan tiram ni? Okey, cendawan ni asalnya hidup secara liar di atas pokok yang telah mati. Jadi bila kita nak buat secara komersial atau nak bila dia secara liar, kita tak boleh nak petik dia masa yang tertentu. Bila kita buat dalam bongkah, kita boleh plan bila kita nak petik dia. Lebih mudahlah kalau Lebih nak buat mudah, guna betul, bongkah ni. betul. Syazah boleh terangkan macam mana dari bongkah macam ni boleh terhasilnya macam ni? Apa yang ada dalam bongkah ni? Okey, dalam bongkah ni kita ada habuk kayu getah, Okey. dedak dan juga kapus dan sedikit air. Untuk lepas kita dah gaulkannya, kita Gaul akan sendiri ke yang ni anda siap? mesin yang akan okey. gaulkan. Jadi kita akan kukus dia lah untuk nyah kuman. Okey. Lepas tu kita akan letak benih cendawan di bahagian mulutnya. Dan kita akan peram dia selama 30 hingga 60 hari untuk dia jadi putih ni. Asalnya dia adalah coklat macam tanah color dia. Yang ni sebab putih ni dia dinamakan mycelium. Maksudnya kalau saya orang yang baru nak mula macam saya lah, boleh beli terus yang macam ni? Betul, kami akan jual untuk yang siap untuk dituai lah. Mana kita buka penutup dia, tunggu lagi 4 ke 7 hari dah boleh dituai. Okey. Jom kita tengok dekat depan di sini. Ini yang dah siap lah kebanyakannya kan? Ya, betul. Dan bongkah ni sekali guna boleh guna berapa kali? Okey, satu bongkah ni kita boleh guna banyak 6 ke 8 kali tuaian. Okey. Bersamaan dengan 3 ke 4 bulan. Okey, berapa lama kalau nak siap dia tumbuh ni? Maksudnya dah tanam tu berapa lama dia nak jadi macam ni? Okey, waktu kita dah buka, kita kena spray. Okey. Contohnya kalau nak buat kat rumah lah, hobi, kita spray dia untuk bagi dia uap air tu, kena bukan spray dekat cendawan. Spray dekat? Dekat macam luar je saja. Sipi-sipi saja rintisannya. Sebab dia nak ambil uap tu je, uap air tu. Okey. Jadi dari di situ dari kena buat sekali atau 2 kali. Mana dari 4 hari ke 7 hari dah akan keluar lah kecil. Dia semalam saya ambil kecil ni, sekarang jadi besar ni. Dalam masa 5 jam saja. Okey, kalau orang yang minat baru nak cuba nak buat dekat rumah, ruang yang macam mana sesuai untuk kita nak tanam saya ni? cadangkan kalau buat hobi,
beli rak kasut pun boleh. Oh, Macam okey. ni. Boleh guna rak kayu kalau kreatif, boleh buat rak sendirilah. Lagi satu, letak dekat kurang tempat cahaya. Cahaya, lepas tu ada pengudaraan. Sebab dia sejuk. tak semestinya bilik gelap. Tak semestinya bilik gelap, tapi jangan direct cahaya lah. Contohnya buka lampu terlalu lama. Kalau buka lampu kita nak ambil barang ke, boleh lah. Lepas tu tutup balik lah. Dia tak ada semesti terlalu gelap. Okey, macam kita nak tahu dia dah kita dah boleh tuai ke belum? Okey, kalau dia Adakah dah... berdasarkan warna? Okey, kita dah tahu dia besar, kita akan tuai dia melalui besar dia. Oh, okey. Saiz macam inilah. Saiz macam inilah sesuai untuk dituai. Okey. Okey, Encik Wendy dekat sana. Kalau kat sini kita ada, terima kasih Syaiza. Kalau kat sini kita ada macam-macam lagi cendawan. Ini cendawan tiram. Cendawan tiram ni, dua ini pula. Ini Ganoderma atau kita panggil Lingzi. Lingzi. Oh, Lingzi. Okey. Ini selalunya Biasanya orang buat apa ni cendawan? Ini kita panggil medicinal mushroom. Untuk perubatan. Untuk minum, untuk darah tinggi. Rendam dalam air panas ke? Rendam dalam air panas boleh. Ini dalam bentuk asal dia, dalam bentuk asal cendawan, tapi kita boleh buat secara bag. Yang ini macam minum teh. Minum teh kita lah. jadikan dia teh. Baik. Sebab dia diproses, kita rendam letak dalam air panas dan kita boleh minum. Okey. Itu dia punya, ini memang banyak kesihatan, baik untuk kesihatan lah. Macam mana proses dia nak jadi macam ni? Nak jadikan, yang macam ni. Sama juga bongkah dia. Ambil bongkah yang... bongkah sama, benih yang lain lah. Benih yang lain. Cuma mungkin kita ada ubah dia punya resepi untuk sebab cendawan Lingzi ni dia memerlukan nutrien yang berbeza. Jadi kami ubah daripada cendawan asal daripada cendawan tiram, kita ubah resepi bancuhan dia dan kita letak benih Lingzi dan dia akan keluar Lingzi. Okey. Jom Syazza tunjukkan macam mana dari bongkah yang kosong tadi. Kita nak petik dulu. Petik dulu. Okey. Petik dia mestilah kita akan cabut terus. Cabut je terus? Cabut je tu. Maknanya akar dia... Mudah saja? Mudah saja. Kalau ada akar tertinggal, kita kena korek dia. Kalau tak korek, bongkah cendawan akan jadi hitam. Maknanya penyakit hitam tu lah. Maksudnya dah tak boleh digunakan lagi? Boleh digunakan kalau kita bersihkan. Okey. Lepas kita dah tuai, kita just buang akar lah. Jadi buang akar, kita guna gunting. Okey, macam mana kalau kita nak tahu cendawan tu kurang elok kondisi dia? Macam kalau kita tengok yang ni semua segar-segar belaka. Kan? Tapi kalau nak bezakan mana elok, yang mana tak? Okey. Okey. Contoh ini contoh yang cendawan yang boleh dimakan tapi tak sesuai untuk dijual secara segar. Jadi kami akan asingkan bila kita dah petik ni, kita akan asingkan macam ni. Dan kita akan asingkan. Okey. Contohnya lagi satu macam ni, dia pun rasanya sama sahajalah, warna dia je yang so jadi kita akan asingkan lain sikit. Jadi yang ini kita akan jadikan dia sebagai jualan sebagai ni yang segar. Yang ni kita akan hasilkan produk untuk hiliran lah. Produk hiliran. Okey. Kalau tadi kita dah kongsikan produk hiliran ni, ini apa ya? Karipap cendawan. Samosa cendawan dengan kuih badak. Okey. Dia ada inti cendawan. Dia sama juga, dia kita letak karipap, ada kentang. Tapi kita gunakan cendawan ni sebagai ganti ayam atau daging. Ini sesuai untuk orang vegetarian atau orang yang tak boleh makan. Okey, mungkin dah tanam kat rumah, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, yang tu kita boleh buat masak-masak. Okey, macam mana kalau ada orang nak belajar cara nak tanam cendawan ni kan, gunakan bongkah cendawan dan macam-macam lagi di laman Instagram? Okey, kita ada Facebook kita, Wise Cendawan. Kita ada buat training setiap bulan. Jadi kalau berminat untuk datang training, kita boleh pergi ke Facebook kita ataupun Instagram kita, Wise Cendawan. Baik, okey, terima kasih banyak-banyak Cik Wendy dan juga Syazza. Farin Ahmad ada sesuatu yang nak dikongsikan dekat sana tu. Tanam apa tu Farin? Ya, kali ini saya beri satu yang lebih istimewa. Tapi sebenarnya cukup menarik, cukup unik. Tanaman hidroponik bersama dengan Encik Roslan Ghazali ataupun lebih mesra dengan panggilan Tok Lan. Okey, Tok Lan mungkin boleh berceritakan kepada kita apa itu hidroponik ini, kaedah hidroponik dan juga mungkin bahan-bahan asasnya untuk menghasilkan tanaman seperti ini. Okey, Cik Farin, hari ini kita bawakan satu teknik penanaman, itu hidroponik. Jadi inovasi yang kita bawa hari ini ialah kita bawa konsep NFT hydroponic system. Di mana teknik ini lebih sesuai untuk
penanaman di kawasan bandar. Kita bercakap berkaitan dengan urban farming, Cik Farid. Cik Farid tinggal di bandar, mana sempat nak bercocok tanam. Betul. Kalau kat kampung kita ada tanah, ada kita boleh bercocok tanam dengan senang. Jadi di bandar ni kita perlukan space. Jadi kita perlukan masa, kita pergi kerja, balik kerja, Cik Farid. Betul. Mana ada masa tanam. Jadi dengan inovasi yang teknik yang kita buat, yang kita bawakan oleh Toklen Asia, mudah semua orang bercocok tanam. Daripada kanak-kanak seawal umur 5 tahun sampai warga emas. Cik Okey, Farid, jadi bahan-bahannya, bahan-bahan asas dan seperti mana yang dibantu oleh Farid ni Ya, Farid. dia tengah buat yang kecil, yang mini ni. Okey, apa bahan-bahan dia tu? itu cerita tadi memang mudah, tak perlu. Bila last kali Cik Farid pegang cangkul? Saya tak ingat, syuting kot. Jadi ini tak perlu cangkul, tak perlu cangkul, tak perlu bahan-bahan yang tajam. Jadi kanak-kanak umur 5 tahun, warga emas 80 tahun pun boleh cocok tanam. Jadi apalah kita yang Cik Farid handsome tegap ni memang mudah Cik Farid. Kita gunakan kokopit. Kokopit ni lah ada bahan Jadi mungkin kita boleh tunjukkan pada penonton, ini adalah kokopit. Kokopit ni dia sabut kelapa yang diproses halus. Jadi hidroponik kita pakai medium tanaman, kokopit tak boleh pakai tanah, tak sesuai untuk. Jadi betul kan saya kalau salah, sebenarnya hidroponik ni kita tak perlukan tanah, kita tak perlukan ruang yang besar, dia ringkas dan mudah diurus. Betul, tepat sekali Cik Farid. Jadi kita tengok simple. Kita ada net pot sebesar ini, boleh bercocok tanam, bertanam sayur dengan menggunakan pot sebesar ini. Boleh menghasilkan sayur baiklah. Jadi teknik sangat mudah. Kita gunakan kokopit sebagai medium tanaman dan kita gunakan juga peat moss. Peat moss ni fungsi dia dua. Satu untuk melembabkan, moisturizekan seed tadi, dan kedua kita nak blackoutkan seed tadi Cik Farid. Kalau kita teknik konvensional, kita nak semai biji benih, nak letak tempat gelap, dah hidup nak pindah keluar. Jadi ini adalah mungkin yang menyebabkan kegagalan. Jadi bahan-bahan ni akan dicampurkanlah ke dalam ni, dan kalau dia lebih besar diletakkan dalam bekas sebesar inilah. Okey, jadi untuk tanaman sayur leafy vegetables, kita bercakap pasal sawi, kangkung, kailan, pakcoy, kita gunakan small pot. On average 1 bulan kita boleh harvest. Jadi untuk pokok-pokok yang lebih besar atau nak hidup lama, pokok herbs, kita nak tanam pokok. Bercakap pasal pokok herba, sebenarnya kat sana tu menarik perhatian saya. Mari kita berganjak sedikit. Ini contoh tanaman yang kita tanam. Pokok herbs, kita ada pokok rosemary, lavender, basil. Ini adalah antara herbs yang sesuai ditanam. Suri rumah tangga, ibu-ibu, kakak-kakak dekat sana kat rumah nak buat sup, tanam nak masak sup. Tok Lan, mungkin boleh ceritakan herba-herba apa yang ada di sini berkongsi pada penonton untuk menarik perhatian mereka. Kita ada mint pudina, kita ada rosemary, kita ada pokok cili pun boleh. Pada anda yang Cik Farid suka makan pizza, pasta, boleh tanam pokok basil. Sweet basil sangat mudah, heaven dalam ni Cik Farid. Jadi kepada anda semua, sebenarnya kita katakan tadilah, sebenarnya bila kita tengok seringkas ini, tanaman tu boleh buat kat kondo pun boleh, nak masak petik aja. Ini kelebihan hidroponik. Exactly. Tetapi cabaran dia Tok Lan, minta maaf saya potong sikit. Cabaran mesti mereka tertanya, senang ke nak jaga ni? Cik Farid, tadi kita cerita dari kanak-kanak umur 5 tahun sampai warga emas 80 tahun boleh melakukan. Cik Farid yang handsome, yang tegak ni, why not tak boleh buat kan? Okey. Jadi memang mudah, kecerewetannya, apa yang perlu kita perhatikan? Masa saya tengok ni ada bumbung, kemudian mungkin serangan serangga ataupun bajanya, bagaimana kan? Okey, baik. Hidroponik ni yang penting, tips yang utama mesti dapat sunlight minimum 3 jam hingga 4 jam direct sunlight Cik Farid. Jadi kalau kita beli set yang berbumbung macam ni, kita boleh letak di luar, kawasan luar, tapi kita perlukan transparent penyeluruh supaya air hujan tak masuk ke dalam sistem kita. Masalah kita bukan pokok tak boleh kena hujan. Kita tak nak air hujan masuk dalam lubang-lubang ni, dia akan masuk dalam water tank, dia akan dilutekan baja kita. Tadi baja kita dah masuk, kita dah sukat. So kalau air hujan masuk, dia akan dilute baja dan mengganggu jadi, pokok nutrien kita. Tu semua dah tak dapatlah kat tumbuh-tumbuhan akan tu. dapat tapi dah ada gangguan sikitlah. Mungkin tak dia cukup. tak jadi secantik macam ni lah. Tak secantik macam ni. Okey, baik. Itu antara cabaran. Okey, serangga pula macam mana? Ada. Okey, serangga, kalau ada masalah serangga, tak ada ni masalah. mungkin. Kita ada bahannya TOG, Toklen Organic Guard. Kita gunakan ni 100% organik, jadi kita boleh spray kepada pokok. Jangan guna pesticide. Baik. Masalah sekarang ni kalau kita beli sayur kat luar, kita tahu mungkin jadi kita letak kat situ je lah. Racun serangga. Nanti kita campurkan dengan air, kita spray kepada pokok kita. Okey. Sangat mudah, organik. Juga mudah. Okey, selain daripada itu juga kita nampak ada macam dia punya pipe dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan bagaimana kaedah pengairannya pula ataupun saliran untuk ni. Okey, jadi NFT sistem ni, NFT hidroponik, kita menggunakan water pump. Jadi kita ada, kalau lihat di sini dalam tank ni, kita ada water pump. Kat belakang ni yang dalam warna merah so kita ada tu. submersible pump. So dia kita on 24 hours. Very small watt, 8 watt saja. Kita biar on 24 hours. Jadi air yang akan dibekalkan kepada tanaman kita 24 hours. Pokok kita dapat oksigen, air dan baja 24 hours. Jadi pokok kita sentiasa akan mendapat baja, nutrien kepada pokok. Yang penting sekali lah sunlight because dapat 24 hours. Now diperlukan sunlight. Jadi kita perlukan set ni kita letak dekat luar boleh dapat full sunlight. Jadi kalau tinggal di kondominium Cik Farid, macam mana kita nak position kan? Kalau kita ada balcony
balcony natural balcony kita boleh dapat direct sunlight minimum 3 jam hingga 4 jam matahari pagi atau matahari petang cukup minimum. Okey, mungkin saya nak minta izin kepada kita untuk gerak ke sana perlahan-lahan, Cik Roslan. Okey, ini adalah salah satu lagi yang lebih kecil lah kalau kita dapat lihat. Okey, baik. Di penghujung perbincangan ataupun perkongsian kita mengenai hidroponik ini bersama dengan penonton. Okey, selalunya apakah cabaran yang selalu orang tersilap sampai rosak tumbuhan hidroponik ini? Okey, kebiasaannya sebenarnya memang kalau kita tanam menggunakan teknik hidroponik ini memang susah nak fill. Maintenance dia sangat mudah, tak perlu hari-hari tak siram, tak perlu hari-hari nak banjir because kita dah bekalkan tadi melalui water tank. Jadi yang perlu kita pastikan water tank kita tidak kering. So kalau kita ada size water tank kita 38 liter ni Cik Farid, kita boleh tinggalkan lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Jadi kita nak balik ke kampung raya haji ni, kita nak pergi bercuti, tak ada masalah. Boleh tinggalkan, kita balik pokok kita dah besar. 2 minggu ketiga pokok kita dah besar, minggu ketiga kita dah boleh harvest. Okey, baik. Mungkin ramai kita dah menarik perhatian minat untuk mereka ada hobi baru ataupun nak ada set seperti ini di rumah. Mungkin di mana boleh dapatkan tips, menghubungi Tok Lan? Okey, kita punya physical store kedai kita di Cyberjaya. Okay, dan penonton-penonton yang berminat boleh pergi ke Cyberjaya. Dia search Tok Lan Asia, and then kita juga ada online store toklanasia.com, boleh membuat pembelian secara online. Macam kita beli kat Shopee, Lazada, boleh beli online, and then kita juga ada Facebook Tok Lan Asia, Instagram adalah media terbaik untuk customer nak tengok contoh-contoh tanaman. Kita everyday kita akan share gambar hasil-hasil tanaman kita punya pengguna Tok Lan NFT set. Boleh masuk IG dan juga Facebook kita tadi. Baik, terima kasih kepada Cik Roslan. Sekurang-kurangnya kita dah dapat pendedahan ataupun info mengenai mudah dan ringkasnya hidroponik yang boleh kita cuba sendiri. Okey, tetapi ini yang kita ceritakan adalah sesuatu yang kita boleh cuba di rumah. Tetapi ada mereka yang dah buat tumpuan hidroponik dengan skala yang lebih besar. Kita saksikan. Tidak sekadar memfokuskan kepada tanaman anggur, Marzuki Syafiee juga memanfaatkan ruang tanah yang berkeluasan 3.5 ekar untuk bercucuk tanam pelbagai jenis sayur-sayuran. Berusia 60 tahun, dia mengusahakan tanaman dengan pelbagai kaedah termasuk hidroponik. Dia tidak menyangka aktiviti yang bermula sekadar hobi kini menjadi sumber pendapatan buatnya. Sekarang ni kita cuba di teknik penanaman hidroponik secara untuk pokok yang pembuahan yang besar. Okay, contohnya pokok rockmelon dan juga pokok timun kita cuba menggunakan piping yang lebih besar lagi. Sebulan sekali, pekerjanya akan menyemai lebih daripada 200 anak pokok di dalam pasu kecil sebelum dimasukkan ke dalam pipe yang disediakan. Dia punya advantage tanaman hidroponik compare dengan tanaman fertigasi. Mana kalau dapat 2,000 lebih kita tanam secara fertigasi, secara hidroponik kita boleh pergi sampai 3,000 lebih. Bagi memastikan batas hidroponik miliknya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk, Marzuki akan memeriksa tempat takungan sekurang-kurangnya 2 kali sehari ketika dalam proses pembesaran sayur-sayuran. Tambah Marzuki, kaedah hidroponik juga dapat menjimatkan penggunaan baja. Penggunaan baja kita boleh jimat sehingga 60% dan juga pemberian baja adalah secara lebih efektif kerana dia tak terlibat kepada hujan dan sebagainya, terutama sekali untuk penanaman di luar daripada greenhouse. Asparagus, daun sup, kailan dan bermacam lagi sayuran akan dituai setiap 5 minggu. Ternyata, penjagaan pokok menggunakan kaedah hidroponik lebih sistematik selain menjimatkan ruang. Itu dia tadi Hawa, Cik Marzuki, yang awal kita dah tengok tentang tanam anggur, tengok ada juga dalam skala besarnya mengusahakan tanaman hidroponik. Macam-macam tanaman beliau. Okey, dan bersama kita sekarang ialah Nurliana Hanisa Jaafar yang akan berkongsikan tentang cara-cara nak buat tanaman kaktus dan sukulen. Okey, kaktus mungkin ramai dah tahu. Sukulen ni mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Istilah tu. Apa bezanya dua-dua ni? Okey, macam ni. Sebenarnya kaktus dengan sukulen dia adalah family yang sama. Kaktus adalah sukulen, tapi sukulen dia bukan kaktus. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya bau. Sebabnya kalau kita tengok secara ni, kita nampaklah kaktus dia berduri. Dia memang berduri. Sukulen dia selalunya yang macam ni. Tapi dia menyimpan air lah. Dia punya daun, dia punya akar, dia punya batang dia memang 100% air. Ni selamatlah kalau semua anak air. kecil nak cuba buat kan sebab tak selamatlah tapi rosak lah. Baik, sebelum dengan kreatifnya kita menggubah tumbuhan sambil-sambil tu.
ni. Okey, tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di hadapan kita ni kalau boleh secara ringkas kita tunjukkan pada penonton. Selain daripada kaktus yang kita dah tahu ni. Ini lidah mak betul. Bukan. Bukan? Yang viral tu. Viral tu. Ini lidah orang panggil sensoria, pokok lidah. Baik. Okey. Okey, lagi? Ya. Apa yang boleh kita namakan? Secara ringkas? Yang ini kita panggil kalisia pink. Cantik yang tu. Dia warna pink lah. Dia sebenarnya banyak warna. Dia Baik. ada warna hijau, dia ada warna Semua kuning. warna-warna semua lah. pastel-pastel macam tu lah. Betul. Okey, Okey. baik, tak apa. Sambil kita tengok dah cukup menarik. Kita dan yang penting sekarang kita nak fokuskan kepada penonton bagaimana cara kita sendiri boleh mencuba dan mengubah tumbuhan sukulen dan kaktus ini menjadi satu tumbuhan hiasan yang menarik. Okey. So yang first kali selalunya apa yang saya akan cakap, kita memang kena, saya ambil contoh ni lah. Kita jangan siram dulu supaya dia senang. Bila kita tahu kita nak tukar pasu, kita jangan siram supaya nampak dia senang je jatuh. Tapi jangan pula tarik akar-akar tu kan. Nanti rosaklah pokok tu. Berhati-hatilah macam tu. Ada orang cakap kalau nak tanam kaktus ni senang je nak jaga sebab tak payah nak betul. siram. Tapi kadang-kadang tak menjadi juga sebab betul. Jadi ada cabaran itu betul. sebenarnya. Okey, Nak menjaga tumbuhan sukulen dan kaktus ini bagaimana? Okey, sebenarnya yang paling penting sekali sukulen dengan kaktus dia memang memerlukan cahaya. Okey. Memang perlukan cahaya. Sama ada dia boleh direct sunlight ataupun dia tak boleh lah, yang shade area lah. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, macam mana cara kita siram dia? Selalunya orang dia akan siram spray, dia macam alah spray-spray Dia macam spray. ni kan. Itu macam ni Itu lah. yang salah. Itu yang ya salah. ke? Habis macam mana? Kalau macam saya selalu nasihatkan kita basahkan dia betul-betul Okey. sampai Basahkan air pokok keluar. ni? Tapi okey. kalau yang jenis macam ni kita jangan basahkan dia betul dekat atas daun lah sebab dia akan rosak. Jadi Maknanya dekat dekat tanah permukaan saja. ni, permukaan ni. Betul, dekat tanah saja. Biar ada lembab-lembab, uap-uap lembab tu. Kita surah kat situ sampai air dia keluar dekat bawah. Dah cukup lah. Lepas tu kita biar sampai dia kering, baru siram balik. Okey. Kalau kita nak buat Betul, hiasan macam ni, tanah apa yang sesuai? Ni. Mari kita tengok lihat. Okey, saya tunjuk pada penonton. Apakah ini, Liana? Okey. Okey, tanah ni adalah tanah organik lah. Kita biasa guna Okey. tanah organik. Dan kita campurkan dengan perlite, kita campur dengan pumice, dengan sabut-sabut. sabut pun betul. ada. Dia sebenarnya kan tak kisah sebenarnya. Asalkan tanah dia poros. Tanah poros tu. Tanah poros, okey. Tanah Dia poros ada tu, ruang. Ruangan di dalamnya. Tiranya. Pasir. kita campur supaya bila kita siram air, Okey. air tanah tu tak simpan air lama. Okey. Dia cepat kering. Okey. Sebabnya syarat dia sukulen dengan kaktus, dia memang tak boleh akar dia berendam dalam air yang terlalu lama. Kalau kita biar dia lama basah kan, akar dia akan rosaklah, dia rekut. Itu yang mati. Itu yang selalu orang buat. Itu yang tiba-tiba mati, tengok kenapa macam tu. Sama ada terlebih air atau kurang air lah. Okey. Okey. Sambil-sambil tu bolehlah kita siapkan yang ni. Okey, tak apa. Kalau yang Sambil-sambil ini, tu saya okey. nak meninjau-ninjau apa Okey. yang boleh saya ambil dan kita tanyakan lagi boleh menarik perhatian kita. Ya, boleh. Sambil Liana. Liana tak apa saya angkat. Boleh. Cantiknya tu. Okey, yang ini penonton, mari. Saya tunjukkan. Ini tak ala-ala tak ada pasu, tak ada apa, tapi ini apa sebenarnya? Adakah dia pasu benang ke apa ni? Kan nampak macam benang tu. Dia sebenarnya moss Okey. yang kita wrap. Moss yang kita wrap dan kita ikat dengan benang supaya dia bentuk macam ni, tak lari lah, bentuk je. Ini kita panggil tak payah kokedama. tak perlukan pasu langsung. Tak perlu kapal langsung. Tapi nak siram dia maknanya tadi kita tertadah lah dengan piring ni. Kita letaklah air sikit. Bukan macam tu. ambil. Macam saya tak buat macam tu lah. Okey. Macam mana Liana? Selalunya kita akan ambil besin, kita akan Okey. letak, lepas tu kita rendamkan dia. Oh, bermakna ini moss ni akan direndam. Macam tu. Dah cukup rasa angkat lah. Celup Biar dia lah. lembab lah. Lebih celup sampai dia basah semua, lepas tu Okey. baru. Tapi sebenarnya dia lagi cantik kalau kita gantung lah. Supaya nanti lama-lama kat sini dia akan keluar lumut-lumut yang cantik. Itu dia punya. Kan maknanya kalau dia dah jadi tu dia Ini hijau belum lah ni. lagi. Okey. Ini saya tunjuk dah contoh. Baik. Tapi Okey. sebenarnya asal tu daripada Jepun lah. Tu. Baik, Hawa, kalau Hawa tengok, Hawa perasan ini satu-satu yang kita boleh tunjukkan kenapa saya kira boleh dijadikan hobi pada peringkat awalnya. Kalau kita tengok dengan ada miniature, dengan ada orang kata lapisan batu kecil-kecil putih dan sebagainya. Selapis. Nah, kaktus dan sukulen ni sebenarnya boleh dijadikan hobi untuk anak-anak juga sebenarnya. Kalau dipelajari dengan betul. Dan juga cukup mudah untuk dijaga dan cukup menarik bila kita tengok Liana buat ni.
Okey Liana, saya nak tanya. Maknanya tumbuhan-tumbuhan ni kena jenis yang sama tapi kreativiti kita berubah ikut kita. Okey, okey. Dia Ataupun sebenarnya ada tips tak? sebenarnya tips tak ada, tapi kalau macam you nak buat cantik macam ni, bentuk dia sesuai, saya selalu cakap dengan orang, you kena buat nombor dia ganjil. Pokok tu ganjil. Kita tak adalah macam gubah bunga juga. Macam gubah bunga lebih kurang. Lepas tu kena ada yang satu meninggi, ada yang satu melebar, ada yang satu macam itulah, supaya baru nampak variety unik dia. Betul. Ini terrarium ya nama dia. Sesuai terrarium. kalau kita nak susun dekat mana? Sesuai nak letak kat ruang macam mana kalau dalam rumah tu? Kalau saya memang cadangkan letak kat tempat yang terang lah, supaya dia menerima cahaya juga. Kalau ada shade ke, tepi tingkap ke, tepi itu dah okey. Tapi cara nak siram dia kena berhati-hati. Berhati-hati itu bermakna macam tadi itulah. Pastikan okey. Kalau terlebih air apa jadi dia? Kalau terlebih air, saya memang akan suruh orang jemur dululah. Tapi selalunya saya nasihatkan untuk you, bila you nak siram, you memang kena sukat. You kena tahu memang kena supaya you tak terlebih air. Maksudnya setiap kali you akan air yang sama. Bermakna dia ada risiko rosak jugalah. Sebab ada orang ingat kaktus ni senang je. Kan tak payah nak siram terlebih pun ada juga yang gatal tangan. Tapi sebenarnya dia senang je. Dia macam low maintenance. Tapi kalau untuk orang yang tak biasa, yang kita takut macam terlebih air ke apa kan, saya nasihatkan cari pasu yang ada lubang. So senang, dia tak ada tenggelam. Itu tips dia. Mesti ramai yang nak tahu cara nak buat tanam kaktus ataupun sukulen ni. Boleh Liana kongsikan laman media sosial? Okey, boleh follow saya punya Instagram sebab saya lebih aktif pada Instagram lah. Apa nama Instagram tu? LOVY Cactus. Lovey Cactus. LOVY.cactus. Okey. Ataupun saya memang tak ada kedai. Ini boleh hobi cari kat IG tu. Ini hobi. Baik. Tapi saya selalu turun buka-buka booth lah. Mana-mana. Baik, boleh. Saya kira paling mudah sekali pergi ke Instagram Liana, dan sebelum kita berehat saya rasa saya nak letak dinosaur ni dekat sini. Sebagai boleh. Okey, last touch. Okey, kita terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama Wanita hari ini dengan topik pada hari ini, tanaman punca rezeki, dan bersama saya sekarang ialah Muhammad Saimiki Ibrahim. Encik Saimiki ya. Okey, yang akan berkongsikan cara-cara untuk membuat bingkai hiasan tanaman hidup. Macam mana Encik Saimiki boleh dapat idea nak buat macam ni? Okey. Mula-mula saya namakan saya punya ciptaan ni adalah Mickey Hydro Vertical Plant. Okey. Dia sebenarnya kaedah ni adalah kaedah 6T tau. Okey, apa 6T tu? 6T tu tanam, tinggal, tinggal, tuai, tersusung, terapi dan tenang. Wah, okey, memang kalau kita nak tanam tanaman ni hijau cukup tenang. Dan apa hydro apung? Yang ni hidroponik apung. Hidroponik takung dengan rak gantung yang kat belakang ni lah. Ni antara inilah. Seperti yang dapat lihat dekat belakang ini. Mungkin kalau ada orang nak mula buat benda ni, kalau nak beli pasu ke apa, kosnya agak mahal kan. Kalau kita tengok yang ini dah guna bahan-bahan yang terpakai. Boleh Encik Saimiki kongsikan macam mana nak buat ni sambil-sambil? Okey, bahan-bahan yang diperlukan sebelum tu konsep hidroponik takung ni kita menggunakan bahan kita semulalah gunakan botol. Okey, bahan-bahan dia botol, ini kain mop. Okey. Kain mop. Okey, dan penyangkut es. Alright. Barang yang kita perlukan ni lah gunting, pisau dan penebuk lubang. Okey. First kali kita potong botol ni dua bahagian. Okey. Dan jadi macam nilah. Okey, dua bahagian, dan kita buat tempat untuk penyangkut es tadi kat sini. Selepas tu kita tebuk lubang, gunakan penebuk lubang ni, tebukkan lubang kat sini dan juga dekat penutup botol. Alright. So yang selepas tu kita masukkan kain mop. Okey, tujuan kain mop ni adalah sebagai sumbu. Okey. Sumbu ni dia untuk mengekalkan kelembapan pada media tanaman ni. Dia bawah serap ni ke tanah. Yes, yang bawah ni larutan nutrien. Okey. Yang atas ni kita guna kokopit. So tali ini jadi akan membawa nutrien tu naik ke tanah. Yes. Jadi dia kekal lembap. Itu dia punya konsep basic dia lah. Dan tadi kalau air tu nak letak banyak mana ke tak kisah? Tak kisah. Kalau macam kat sini saya showkan biar sampai separuh
kat sinilah label sini. Dan kalau label sini, dalam 2 minggu, 3 minggu kita tak payah pisau. Itulah antara kelebihannya. Yes, kelebihannya. Tak ambil masa yang lama, orang kata tak renyah. Mudah dijaga. Okey, tanaman apa yang sesuai kalau kita nak buat hidroponik takung ni? Okey, tanaman yang sesuai untuk ni adalah sayur. Sebenarnya sayur ataupun yang kita biasa makan kat rumah, masak kat rumah. Macam contoh ni, yang ni daun sop. Okey, ni daun sop. Lepas tu yang ni pudina. Okey. Daun pudina, yang ni daun kesum. Oh, nak buat laksa? Laksa, betul tu. Kutip je dekat luar rumah tu. Kita juga boleh tanam sawi. Okey, ni sawi. Dan tomato. Tomato pun sesuai untuk kaedah ni dan juga kailan, ada kangkung dan yang saya punya favourite lah, bayam Brazil. Oh, ini rasanya kegemaran Fiza Sabjahan juga ni. Okay. Dan kalau kita tengok tutup dia pun agak rapat, jadi tak payah risaulah kalau untuk nyamuk nak bertelur. Ya, betul. Kan? Ini sebenarnya itu satu masalah yang macam orang risau. Jadi daripada saya punya pemantauan, saya punya pemeriksaan ni, apabila tak ada ruang untuk nyamuk masuk, so selesai, tak ada isu nyamuk bertelur. Dan benda ni pun saya dah buktikan lah, saya dah check semua dan alhamdulillah memang tak ada isu. Encik Zamiki pun mulanya dari hobi juga kan? Betul. Dan lama-lama kian berkembang. Dan kalau orang tengok ni mungkin mudah, tapi apa antara kesilapan kecil yang buat tanaman ni tak jadi? Okey, sebenarnya ada tanaman ni dia perlukan matahari, direct sun. Sebab untuk proses fotosintesis, mengikut sains lah, dia kata 60%. Okey. Pokok macam sayur ni dia perlukan matahari, direct sun, untuk dia punya proses fotosintesis, pembesaran. Hari tu first time saya letak semua ni dekat bawah bumbung, Pak Teduh. Lepas tu tak grow. Tak menjadilah. Tak menjadi. And then Okay. saya dah fikir kenapalah. Lepas tu disebabkan tadi tu saya letak dekat luar. Tapi bila kita letak dekat luar pula, masalah bila hujan, air akan penuh kat sini. Dan sebab itulah saya cipta bumbung. Inilah tujuan bumbung ni, dia boleh halang daripada direct matahari dan juga air hujan tu. So, Okey, ini daripada hidroponik takung. Dan kalau kita tengok kat sini, bingkai hiasan pula. Okay, memang cukup kreatif Encik Zaimiki ni. Saya sini. Okey, silakan. Okey, macam ni pula, macam mana kalau Encik Zaimiki buat ni? Okey, ini saya namakan bingkai hiasan. Semua tanaman hiasan lah, bukan sayur-sayuran lah. Betul, ini bukan sayur-sayuran. Okey. Yang ni pun, sebab bila kita bercerita tentang vertical plant ataupun wall plant, kita terfikir macam mesti susah nak jaga. Betul. Sebab saya tengok dekat macam depan lobi hotel ataupun shopping mall mewah kan, so ada. So macam mana dia orang nak maintain ni? So saya rasa ada method macam mana kita nak maintain dan mudah dan tak payah jaga. Dan saya juga guna konsep hidroponik takung. Okey. Tapi gunakan lebih berhias lah. Yes, berhias lah. Okey. So sama juga. Kalau you tengok macam hidroponik takung kat dalam ni. So kita tak payah siram, tak payah ni, cuma kita top up je kalau dia dah kurang. Pastinya yang ramai minat untuk bertanam tanaman, tapi nak tahu juga kreativitinya, nak belajar dari Encik Zaimiki macam mana. Mungkin ada laman media sosial yang boleh dikongsikan? Itulah, saya pada asalnya memang buat ni untuk hobi dan hobi. Lepas tu saya ada YouTube channel dan saya kongsikan sharing bagaimana nak buat kaedah itulah kan. Apa nama YouTube channel Encik Zaimiki? M. Zaimiki Ibrahim. So kalau nak DIY, kalau nak DIY boleh tengok video tutorial yang saya dah sediakan di YouTube channel saya M. Zaimiki Ibrahim. Tapi sekiranya kalau anda berminat nak saya buatkan, insya-Allah saya akan tunaikan permintaan anda lah. Boleh DM saya atau pergi kepada DM di Instagram. Instagram. M. Zaimiki Ibrahim juga. Dengan Facebook. Facebook M. Zaimiki Ibrahim. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Zaimiki. Harapnya semua ini memberi manfaat kepada anda penonton wanita hari ini. Jom kita bersama Farhin Ahmad dalam segmen Tajaan.
Baik, hari ini di hujung minggu ini saya cukup teruja kerana saya bersama dengan Datuk Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetics and Healthcare, kerana beliau sentiasa akan berkongsikan dengan kita semua produk-produk hebat dari V Asia. Dan pada hari ini bukan saja untuk para lelaki, juga para wanita tidak kira usia. Inilah produk untuk menjaga rambut anda. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Farin sihat Farin? Alhamdulillah. Jaga kesihatan Farin. Mungkin rambut saya nak lebih sihat saya sini. Okey, baiklah. Farin, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh penonton wanita hari ini. So, apa rata-ratanya penonton wanita hari ini Farin adalah pengguna setia produk V Asia Farin. Dan hari ini sebenarnya saya tak keseorangan ya. Saya ditemani oleh abang ni. Abang ni kalau kita tengok orang mungkin akan panggil dia pak cik Farin. Sebab apa rambut dia beruban. Tapi kejap lagi kita transform dia akan nampak macam awal 40-an Farin. Yang mana hari ini untuk anda yang ada masalah rambut Farin, yang risau ya, rambut selalu beruban, rambut gugur ya, rambut botak, jadi anda boleh dapatkan rangkaian produk V Asia yang saya kira sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan kata orang tu rambut yang lebih muda Farin. Secara tak langsung kita pun nampak lebih muda ya. Jadi hari ini saya bawakan ya rangkaian produk krim pewarna berinai ya. Ada 3 variasi warna. Kita ada hitam asli, coklat perang dan warna kulit kayu manis Farin. Jadi tanpa membuang masa ya, saya nak buat demonstrasi kepada anda. Anda lihat kat sebelah saya ni, sekejap lagi dalam masa 5 minit Farin, rambut abang ni akan bertukar jadi warna kita guna ni adalah warna coklat gelap ya, coklat perang. Yang mana warna rambut dia sekarang yang nampak berubah ni akan jadi warna coklat perang dalam masa yang singkat je. Okey Farin, yang mana ya krim pewarna berinai ni harga dia adalah RM30 saja satu pack. Okey, istimewanya krim pewarna berinai ni bukan seperti pewarna rambut lain di pasaran Farin. Sebab apa? Kalau pewarna rambut lain di pasaran, ianya hanya menyelaputi luar rambut, yang mana ianya was-was untuk digunakan. Tetapi krim pewarna berinai V Asia ni, ianya menyerap ke dalam rambut, boleh digunakan tanpa was-was Farin. Jadi dengan setiap pembelian ya, satu pack yang berharga RM30 ni ada 6 produk dalam ni. Okey, yang pertama sekali kita ada ni, kita ada activator herba, kemudian kita ada krim pewarna berinai. Ada 2 pack ni yang mana anda perlu campurkan krim pewarna berinai ni ke dalam activator herba ni, campur je, kemudian anda goncang. Lepas kita dah goncang, kita boleh terus sapu kepada bahagian rambut. Okey Farid. Macam yang kita nak saksikan sekarang tu, dalam tu dah dicampurkan. Dalam ni betul, dah campur dah. Dan Farid, sebenarnya bila pengguna beli, dia sangat-sangat mudah ya untuk anda buat kata orang tu proses menginaikan rambut secara sendiri di rumah. Sebab apa, dalam ni juga ada risalah cara penggunaan. Kemudian kita berikan sikat plastik tu secara percuma. Kemudian dalam ni juga ada sarung tangan Farid. Dan satu lagi yang kita berikan secara percuma ialah perapi lebat. Perapi lebat yang mana ya anda boleh gunakan sebagai maintenance, yang mana dapat membantu melebatkan lagi rambut anda. Inilah keistimewaan krim pewarna berinai V Asia yang mana dijual pada harga serendah RM30 saja, tetapi ada macam-macam produk dalam ni dapat membantu melebatkan lagi rambut anda Farin. Jadi saya kira ya sangat mudah untuk digunakan, dan seperti mana saya katakan tadi ya, paling penting ya anda nak mewarnakan rambut, nak menginaikan rambut, pastikan ya krim pewarna yang anda gunakan tidak menyelaputi luar rambut. Pastikan ianya menyerap ke dalam rambut. Jadi ya, istimewanya krim pewarna berinai V Asia ni Farin, ianya diperkaya dengan ramuan seperti susu kambing ya, yang mana susu kambing ni dapat membantu melembutkan lagi rambut, melebatkan lagi rambut anda ya, menyuburkan lagi kesihatan kulit kepala. Tambahan lagi Farin, dalam ni juga ada ramuan seperti minyak sayuran ya, minyak olive, yang mana ya kalau kita tengok pewarna rambut lain di pasaran Farin, biasanya kalau kita pakai ya, lama kelamaan ya rambut kita akan kering, rontok dan sebagainya. Tetapi ya minyak olive ni yang ada pada krim pewarna berinai ni dapat membantu ya mengekalkan kesihatan kulit kepala, melembutkan kulit kepala kita. Melembutkan kulit kepala Farin. Sebab apa ya, kadang-kadang ya bila kita dah guna pewarna rambut, kadang-kadang kulit kepala kita jadi kelumur dan sebagainya ya, sangat sensitif dan sebagainya. Tetapi anda tidak perlu risau dengan penggunaan krim pewarna berinai V Asia ni yang hanya berharga RM30 saja Farin. Ada 3 pilihan warna ya. Dan sebenarnya Farin, bukan saja untuk orang yang rambut beruban. Untuk orang yang nak mewarnakan rambut ya, nak warna coklat pun boleh, nak warna kulit kayu manis pun boleh. Boleh beli ikut warna pilihan anda. Ada 3 pilihan warna, hitam asli, coklat perang dan juga warna kulit kayu manis. Kalau nak warna yang glamour-glamour Farin, macam pembantu saya pakai pada bahagian tepi ni, dia warnakan pada bahagian hujung-hujung ni, ini dia gunakan warna kulit kayu manis. Itu nampak dia macam kalau ada hujung-hujung kulit kayu manis. Betul. Itu dia. Okey Farin. Dan seterusnya produk yang kedua saya bawakan hari ini iaitu tonik subur rambut ya. Saya kira tonik subur rambut ni Farin, sebenarnya saya dah tak payah nak share pun, nak iklankan lagi Farin. Sebab apa ya? Tonik ni sangat-sangat laris Farin. Sebab apa ya, rata-rata pengguna yang ada masalah rambut gugur, rambut yang kata orang tu dah botak Farin, bila mereka gunakan tonik subur rambut ni, alhamdulillah ya, anak-anak rambut dah mula kelihatan, mula naik Farin. Dan ramai yang tanya saya, kalau rambut dah botak boleh tak tumbuh semula? Sebenarnya Farin, ianya bergantung kepada
folikel rambut anda kalau folikel rambut anda masih ada, masih sihat insya-Allah kalau anda guna tonik sumber rambut yang betul yang mana kaya dengan vitamin mineral insya-Allah dapat membantu kata orang tu naik balik rambut anak-anak rambut anda boleh kelihatan semula dan istimewanya tonik sumber rambut ni diperkaya dengan ramuan formulasi yang digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India yang mana dalam ni Farid ada ramuan seperti ginseng yang mana kita ketahui ginseng ni sangat kaya dengan ramuan seperti ginseng nosida, minyak seri dan juga minyak fitiserol yang sangat-sangat baik untuk melebatkan rambut anda, menyuburkan rambut anda. Dalam ni juga Farid ada ramuan seperti ekstrak bunga raya yang mana kita ketahui khasiat ekstrak bunga raya ni kaya dengan sejenis lendir iaitu mucin ni dapat membantu melebatkan rambut anda Jadi cara penggunaan tonik sumber rambut ni sangat mudah Farid. Setiap kali lepas kita mandi, kita hanya sembuhkan pada bahagian kulit kepala, ratakan dengan jari anda secara lembut insya-Allah anda dapat lihat perubahan seawal penggunaan satu botol pertama dah dapat lihat. Dan dengan setiap pembelian tonik sumber rambut ni Farid, pengguna akan mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Tu dia. Dan tak lupa juga Farin, produk terakhir saya bawa ke hari iaitu shampoo uban. Ini dia shampoo uban ni sebagai maintenance untuk rambut anda yang mana yang ada masalah rambut beruban, yang risau uban anda semakin bertambah. Jangan lupa dapatkan shampoo uban yang hanya berharga RM25, formulasi shampoo dan perapi. Istimewanya shampoo uban ni Farin, seawal bilasan pertama kalau kita guna shampoo biasa kita tengok kadang-kadang rambut kita banyak sangat keguguran rambut. Tetapi shampoo uban ni seawal bilasan pertama anda dapat lihat kadar keguguran rambut sangat-sangat berkurangan Farin. Harga RM25 saja. Jadi Farin, secara ringkasnya hari ini Farin, anda lihat sekarang ni abang ni kat sebelah saya dah boleh panggil abang Farin sebab kalau tadi orang ingat dia pak cik. Mudah je nampak mudah nampak ini adalah warna coklat perang yang kita gunakan. Anda hanya perlu biarkan lebih kurang dalam masa 15 hingga 30 minit. Kemudian boleh dibilas. Semua rambut yang beruban tadi Farin akan jadi warna coklat perang dan harganya hanyalah RM30 saja. Farin, ini untuk anda yang nak mewarnakan rambut ataupun menginaikan rambut anda, jangan lupa dapatkan krim pewarna berinai. Untuk masalah rambut botak, rambut gugur, jangan lupa dapatkan tonik sumber rambut yang hanya berharga RM27 sahaja. Dan paling terakhir Farin, shampoo uban ekstra lebat ni harga RM25 sahaja Farin. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VACA baru beli sebab apa? VACA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik Farin. Untuk sebarang konsultasi secara percuma hubungi hotline kami 019 307 1289. Saya ulang balik 019 307 1289. Produk-produk VACA boleh didapati Farin di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran, Shopee ataupun Lazada secara online dan jangan lupa layari jombai.my, jomby.my. Baik. Terima kasih kepada Dato' Azril. Satu package lengkap untuk penjagaan rambut anda, tidak kira lelaki atau wanita, mudah dan ringkas. Kita berehat seketika, ada banyak lagi yang ingin kita kongsikan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Masih dalam Wanita Hari Ini. Fahrin, nyanyi sikit. Kenapa? Nak tahu suara Wanita sebenar hari ke? ini. Sedap ni suara. Penyamar ke bersuara sumbang? Ini yang kita nak kongsikan bersama anda. Tak puas gelak kan minggu lepas menonton I Can See Your Voice Malaysia musim ketiga. Jadi minggu ini kita menampilkan artis jemputan Amy Mastura bersama Maya Karin, Amiza Aznan dan Azrin, dibantu oleh Yusri Abdul Halim, Jan Musa dan Mark Adam dalam misi mencari penyanyi sebenar dalam I Can See Your Voice Malaysia musim ketiga bahagian kedua. Bila tu? 26 Julai 2020, Ahad jam 9 malam hanya di TV3. Jangan percaya apa yang anda lihat. Kerana sama ada mereka sebenar atau sumbang, tapi apa yang anda saksikan kami ini, inilah yang sebenar-benarnya kerana Wanita Hari Ini Ekstra telah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini dan diharapkan topik kita pada hari ini Hawa dah mampu menjadi satu mungkin inspirasi hobi baru dan satu hari nanti mungkin punca rezeki mereka. InsyaAllah kami doakan yang terbaik buat anda semua. Dan topik pada hari Isnin, Fahrin, siapa lebih kawal perasaan. Siapa lagi susah nak kawal perasaan? Betul, saya rasa ramai yang ingin tahu. Awak senang kawal perasaan, suka kawal perasaan? Ada masa-masa dia. Kalau saya mungkin dah lebih matang sikit dan lebih mudah kawal perasaan. Tapi itu yang akan kita bincangkan. Lelaki, wanita, tua, muda, tapi mengenai mengawal perasaan kita. Jadi kita tinggalkan anda di sini. Selamat berhujung minggu dan jangan lupa SOP terus dikekalkan. Kita jaga kita. Bye. Jumpa lagi pada Isnin. Assalamualaikum. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti.
Tetapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.